Greetings Explorers, welcome to WhatsApp Gamma. So hari ini ialah episod ketiga podcast kita. So what's up Gamma? Saya Ricky, host untuk hari ini dengan Saya Suhaila selaku host pada hari ini. So hari ini kita ada tetamu surprise daripada Resdeck. So boleh perkenalkan diri sendiri. Okay, hi. Nama saya Arena selaku Presiden Resdeck. Dan hai, nama saya Irwan selaku sebagai pengarah untuk Supro FSG 2023. Alright. So kita dah jemput Resdeck. Boleh kita tanya diorang personally, Resdeck ni kelab macam mana? And nama panjang ni apa sebenarnya? Okay, so first Resdeck tu stands for Recreational and Sport Development Club. Di mana macam Resdeck ni kita orang fokus on untuk memupuk minat students, mainly daripada student FSG ni lah untuk join sukan dan rekreasi. Pada masa yang sama kita orang nak mengasah dan apa orang kata mencari bakat-bakat sukan, terutama sekali macam sukan-sukan yang macam orang tak pandang sangat. Contohnya macam contoh macam frisbee, contoh macam dodgeball. So kita nak bagi peluang kepada diorang ni untuk fokus on that sukan pula. okay, macam sukan ni, kalau diorang masuk tu ataupun keluar, diorang perlu jadi atlet ke ataupun boleh je masuk ke macam nak belajar ke? So macam untuk masuk Resdeck ni sebenarnya kita orang macam tak ada apa orang kata requirement pun you jadi atlet sebenarnya. Sebab macam kita orang sendiri dalam Resdeck ni AJK dia semua bukanlah semua, maksudnya macam Hampir semualah. hampir semualah kita orang boleh Adalah cakap bukan atlet. hampir semua bukan atlet. Tak ada background sukan. Kita orang yang macam minat, orang kata minat, dan kita bagi peluang untuk cuba jadi one of orang yang handle sukan. Macam Arena sendiri pun tak ada background sukan, tapi macam tak ada. Orang tanya main apa? Oh tak main. Kita main-main je ada. Main-main je. Dia just macam cuma sedegree ni lah, macam tiba-tiba rasa berminat nak turun sukan, nak beriadah semua. Itu je yang macam tiba-tiba macam menarik saya sebenarnya nak join persatuan sukan ni. So here I am jadi presiden. Before ni memang tak pernah join apa-apa lah? Memang tak ada. Wow. Memang indoor ke outdoor ke memang kita ni asyik-asyik je. Tak ada team. Tak ada team sukan ni. Dia kata macam sekadar untuk kita beriadah. Suka-suka macam tu boleh lah. Kalau nak play betul-betul tak apa, ramai saingan lah. Tapi Stu perasan kan student FSG ni macam boleh dikatakan all-rounder. Macam kita pandai academically, and then kita pandai dari segi talent, macam Kek Wah kan, hebat juga kan. Diorang punya tarian semua tu badan lembut je, pandai kan. And then selain tu diorang mungkin ada, rasa ada bakat-bakat sukan tapi diorang tersembunyi. Betul-betul. Kan? Dia ramai je. Betul. That's why dekat situ kita orang macam nak bagi peluang, bukan je dekat former atlet yang macam daripada sekolah atlet apa semua, bukan je dekat diorang, tapi kita orang nak bagi peluang dekat yang mana betul-betul macam Arena sendiri macam minat tapi tak ada peluang. Kita macam sebab tu kita try untuk naikkan macam sukan-sukan baru. So instead of atlet yang sama je yang join sukan tu, so macam diorang ni macam aku minat. So macam okay, bolehlah kita try cuba, sebab macam sukan ni pun memang tak ada macam specific atlet macam certain teams yang macam diorang daripada sekolah apa semua. So diorang inilah masa untuk diorang try and sebab tunjukkan Resdeck bakat. is not as intense kalau as if you kata masuk SAF. Betul. SAF takut kan nak masuk macam kita tak ada experience tapi minat nak masuk je seram. Macam banyak persaingan semua betul. kan. Sukol pun seram. Sebab UiTM kan ramai atlet yang hebat-hebat. Betul. So macam bagus selain lah. daripada sukan tu, kita orang macam nak jugalah macam kan sekarang riadah pun banyak juga. Kita boleh pergi kayak, kita boleh pergi hiking. So dekat situ kita orang macam try to push untuk rekreasi juga, tapi macam since kita orang pun baru lagi dalam orang kata macam baru tak sampai setahun lagi. So kita orang macam in the future kita orang nak push dekat situ jugalah, sebab yelah bakat ni bukan je macam dalam bidang sukan. Kita rekreasi pun ada juga, orienteering semua tu. Benda tu sebenarnya boleh kalau kita betul-betul push untuk ke arah situ. Macam tu. So dapat rasakan ramai tau nak masuk Resdeck. So untuk student-student yang sedang menonton, kat mana diorang boleh daftar untuk jadi ahli aktif? Okay, so macam untuk sekarang hari tu kita baru tutup keahlian, tapi jangan risau, boleh follow IG Resdeck
at promo SKM, promo Mesti dah ramai kan? at RESDEC_UITMSA. So dekat situ kita akan blast segala kita punya keahlian, kita punya pencarian AJK, kita punya further programs. So bolehlah follow IG, and dekat description tu ada Linktree. So boleh buka untuk kita punya tele and subscribe lah. So jangan risau, kita orang akan utamakan ahli kelab dulu before orang lain. So macam kalau rasa nak macam tu kenalah subscribe kan. Betul. So untuk sesi ni ada program-program tak? Oh, still ada. Interesting Interesting sangat. Okay, so macam first hari tu kita orang dah buat NSF. NSF ni macam sport fiesta lah, which kita bawa daripada kesinambungan daripada program sukan yang before ni SMF buat. So kita orang as club baru, dia orang bagi paskan dekat kita orang untuk buat benda tu lah. So antara sukan yang dijalankan is e-sport, which is dalam tu ada PUBG, ada Mobile. ML dengan apa lagi satu? Dengan Valorant. So benda tu dah berlangsung dah awal SEM hari tu, and alhamdulillah it was a success. Alhamdulillah. Since kita pun dapat achieve peringkat kebangsaan. Kita orang memang push betul-betul. Memang ada yang ambil kesempatan lah macam nak ucap tahniah dekat AJK pelaksana untuk NSF, sebab memang it was a good achievement lah untuk first event kita orang. So next kita ada program Supro. Pengarah-pengarah ni kat sini. Supro ni bila berlangsung kan? Supro ni kita akan buat 9 dan 10 Disember. Macam untuk Supro ni, sukan apa yang ada sukan terlibat? apa yang akan ada? Untuk Supro kita adakan dalam 8 sukan lah, which is futsal, tarik tali, netball, basketball, frisbee, volleyball, and apa lagi badminton, and also charity run. So kita akan ada 8 sukan lah kita akan buat. So korang nak join memang banyak lah choices korang nak pilih kan. Kita buat 8 sukan tu. So kalau nak join. So dalam 8 tu orang boleh pilih berapa sukan yang dia nak terlibat? Tahu kan student FSG ni memang banyak lah kontak kan, nak tanya kan dia orang nak sebab apa. So kita orang maksimumkan korang boleh join dalam 2 sukan. Sebabnya kalau kita nak bagi semua, kita maybe ada yang kalangan antara kita mesti yang professional punya atlet kan. Kalau dia masuk semua nanti semua lah pula dibolet kan. So kita maksimumkan je lah kan 2 sukan. Tapi sukan ni nanti akan ada selection. So korang boleh je nak try 2 sukan. Mana tahu korang terpilih ke tak terpilih tu belakang cerita lah. So boleh lah daftar sebagai 2 sukan dulu. At least you grab the opportunity lah. Sebab ini antara macam medium yang kita orang boleh bantu student-student yang baru nak berjinak-jinak dalam jadi atlet. So dekat sini lah, sebab kalau kita nak saf a bit susah lah, sebab mestilah banyak competition. So pro ni kita buka under school, 4 school. Yes. Dia memang nama dia antara program, tapi sebab ni first time lah kita buat kan. First time kita buat, and kita tak ada pun blueprint ke apa nak follow tu. So kita start daripada awal, kita start daripada kecil dulu lah, kita ikut pada school dulu. So boleh wakil school lah. Tak ada, sebab saya SEM 3 saya ada sulam. Ya 9-10 tu ada sulam kan. Ada SEM dia. Ada sulam masa tu. Jangan apa? Netball, tapi netball tu dekat main punya school saya tu 2 orang je. Ya ke? Macam kawan saya perempuan, dia cari dekat Kelah juga sebab nak sama sekali untuk futsal pun tak ada juga. Itu yang macam ada buat program tu gender switch tak? Sebab sebenarnya kita memang open semua sukan tu, kita buat lelaki perempuan, kecuali frisbee mix kita buat mix lah, and tarik tali kita buat lelaki saja. Tapi masalahnya sekarang ni kita dah buka penyertaan lah untuk pengetahuan semua, kita buka penyertaan, and tapi buat masa ni saya tak tahulah, saya dah rasanya dekat dalam Google Form kita dah tulis ada kategori lelaki dan perempuan, and Wordy pun ada kategori lelaki dan perempuan. Tapi buat masa ni penyertaan untuk netball lelaki tak ramai lah, and basketball pun perempuan pun saya rasa boleh kira dengan jari jugalah. So maybe stereotype orang kot, macam netball untuk perempuan saja boleh main, basketball untuk lelaki saja kan. Dia macam tak hype sangat. Futsal pun tak banyak sangat penyertaan dari perempuan, sedangkan kita buka lah kategori. So Supro ni buat dekat mana?
kita buat dekat area pusat sukan lah mostly. And memang mostly totally kat pusat sukan, kecuali badminton nantilah kita akan buat dekat Dewan HCP. Itu je lah. Yang lain tu memang area within area pusat sukan saja. Tadi kan kita dah cakap orang tu dia boleh ambil dua kan. Macam mana kalau dua acara tu dia clash? Untuk jadual ni tentatif kita akan buat 2 hari. So 2 hari tu untuk hari Sabtu tu kita akan pecahkan sesi pagi, petang and juga malam. So setiap sesi tu kan ada 2 sukan. And pagi tu kita ada volleyball and netball. Petang tu kita ada basketball dengan frisbee. Malam je badminton saja. And pagi keesokannya Ahad tu kita ada 3 lah, tarik tali, charity run and juga futsal. So petang tu dah majlis penutup lah. So untuk yang masalah ni tadi kan, korang try je selection kan, sebab dapat ketat korang belum tahu kan. Even class tu maybe korang boleh adjust ke macam mana kan. Korang tukar orang ke apa. Itulah. So ada daftar tau untuk charity run. Lepas tu bila fikir balik macam sulam. Sebab fikir rasa macam ura-ura dulu rasa macam ada dengar dia 9 sampai 19. Rupanya 2 hari. Salah, kita memang buat 2 hari je. Macam saf seminggu kan. 2 hari. Kita buat sekejap je sebabnya macam kita just wakil satu school tu pun satu team je. So that's why kita orang boleh fixkan dalam masa 2 hari je. Maybe masa akan datang boleh kot kita in the future kita panjang. boleh tambah lagi sukan. Satu school satu team. So memang sekejap biology saja. lawan dengan chemistry, betul. fizik lawan Untuk each industri. category lah. Ingatkan macam contohnya forensik lawan dengan Tak, biology. tak, Bukan. tak. Sebab dah combine biology. Faham? That's why kita orang macam open supaya macam kita tahu kalau kita nak cari by course je memang susah. Betul. Macam banyak setiap course tu nak hantar untuk semua sukan memang kita tahu memang tak Even yang dapat by lah. school ni pun ada yang tak penuh lagi. Betul. Kita orang macam kita Kadang-kadang buka besar sikit by school. Kalau course pun kadang-kadang macam satu course tu budak tak ramai. Betul. That's why kita orang buat by school. Contoh macam textile tak satu kelas diorang tak sampai 10 orang pun kadang-kadang kan. Sebab betul itulah. Korang so dah ada setakat ni sorry. korang dah ada prediction ke? Apa benang? Yes, Oh, prediction. ni susah nak ni. tanya? Takut kan? Bukanlah nak cakap apa, tapi dah adalah school tu cakap okay, untuk serta-serta sukan ni macam sukan tut dah boleh tempah medal nama school tut. Dia macam itulah, kita macam nampak lah, tapi kita orang macam based on dalam apa pengisian atlet tu pun kita orang pun macam dah boleh tengok macam school ni nampak strong dekat sukan ni kan. Dia macam kita tak ada prediction sebab ni first time kan. Kita tak pernah lawan antara school, tapi nak sebut ke school tu. Tapi cakap ni buat penyataan school chemistry paling ramai. Betul. Paling ramai cakap. Dia orang mendominasi. Bersemangat bersemangat studio chemistry. School saya lain menyeru school lain lawan lah. Betul. Join lah korang. School industri tolong tahu korang ramai masuk. Masa ni korang macam nak naikkan nama school industri. School industri ramai. Ramai. Kita orang banyak. Antara yang minority yang join jugalah sebenarnya. Oh, dia orang ramai tapi tak ramai yang join. Betul lah. Rasanya macam dominasi lah. rasanya macam tak tahulah nak cakap, tapi macam diorang ni ada je bakat, tapi cuma diorang mungkin macam malu-malu ke, dia macam segan tak ada member ke apa. Tu yang macam nak join tapi takut orang judge dia. betul. Padahal okey je, kita lagi lah macam belajar okey, sukan okey, macam barulah bangga. Betul. So sekarang sukan apa yang paling ramai orang daftar? Sekarang yang paling ramai daftar futsal nombor 1. Memang lelaki. Futsal nombor 1 and 2 netball. Dua tu memang typical ramai. Percentage dia ramai lah. Yang lain tu adalah sikit-sikit boleh-boleh lah. Boleh lah. Itulah sebab sukan yang bawa daripada sekolah kan. Yang memang ramai orang kata senang main kot. Ataupun boleh common orang lah. common orang main lah macam tu. Tapi badminton pun macam common juga. tak Badminton ramai. tu yang ketiga lah ramainya. Ramai yang Top daftar. 3 lah. Top 3 lah badminton tu. 3 tu. Yang lain tu boleh lah sikit-sikit macam tu. Bola tampar pun ada. Volleyball ada. Tapi biasa-biasa je lah. Yang best tengok tu. betul. Betul. Start pukul berapa? Kita start acara sukan pagi tu pukul 8 lah. Pukul 8 pagi. So pukul 8 tu sesi pagi tu sebenarnya dalam pukul 1, 1.30 macam tu kita target dah habis lah kan. Untuk sesi tengah hari tu kita start pula, kita rehat sejam 2.30 sampai hingga sampai 6.30. Lepas tu kita berhenti break solat maghrib apa semua, kita continue sesi malam pula. Malam tu sampai malam tu pukul pukul 8 sampai pukul 11 je lah.
Jom guys, 9 ke 10 kita berkelah kat pusat sukan. Kat pusat sukan. Budak-budak teratai okey lah dekat okey. Dia 5 pun. Boleh bawa support korang punya school. Masa betul, ni lah betul. korang baru nak tunjuk berapa ramai student fizik, berapa ramai student bio, berapa ramai kemis. Nak mengeratkan silaturahim tu. Biologi pun ramai tau. Logik saya tapi entahlah. Tapi tu antara yang paling minority untuk join. Dia tak nak minority, dia macam biasa-biasa je lah. Okey lah. Tapi memang chemistry banyak lah ramai yang join. Semangat lah. Nah, student Mantap chemistry lah, mantap. nampak lah. Dia orang lah yang suruh tumpah medal tu. Dia dah cakap dah. Special request. Sebab kita kan biasa medal 1, 2, 3. Dia orang kata tak nak. Untuk sukan ni, dia orang nak ada nama chemistry dekat situ. Tapi bila tengok balik kan dalam group tu Faham macam, lah, ish, faham? Dia orang siap cakap, dia orang nak hantar 2 team. Dia orang request nak team A, team hantar. B. Ya, dia orang request nak hantar 2 team lagi untuk sukan tu. Lepas tu ada macam takkanlah. Bagilah peluang school lain kan. Tak apa, confident. Betul? Confident diorang ni. So untuk diorang yang masuk acara sukan ni kan, tinggal sekarang kita orang recording lagi tinggal 2 minggu. So dalam masa macam suntuk tu, apa yang macam tips untuk diorang untuk prepare untuk selama 2 ke 3 hari ni? Untuk tips kan, untuk selama 3 hari tu, apa yang saya tahu kan, saya dapat info yang mostly yang join sukan ni ramai yang macam baru nak start try, betul. baru macam nak berjinak-jinak dengan sukan kan. So korang untuk yang nak bawa start tu maybe boleh 2-3 hari dalam masa seminggu 2 minggu ni boleh try main light-light ke, try main sikit-sikit kan. Sebab kalau kita terus main, kita lama dah tak sukan and then kita masuk main sukan, main pula competition. So memang banyak akan injury. Injury ada banyak lah nanti. Muscle tu akan ada masa injury lah nanti kan. So banyak cramp apa semua. So and then next make sure dehydration cukup. Hydration cukup. Minum air masak banyak-banyak kan. Tak semestinya masa main je kita minum. So before 2 hari sebelum minum tu, main pun kita kena minum lah kan air, bagi cukup hydration. Makan, jaga, eat balance diet kan. Lepas tu sebab bagi energy cukup lah kalau nak makan diet penuh tu. And then untuk fizikal lah, untuk mental kan. Untuk mental lah kan. Untuk mental. Ini tips dari saya lah kan. Kalau before competition, kita try visualize kan lah. Macam kita selalu bayang-bayang image yang kita dah main benda tu tau. So that kita ada confident tau. Sebab maybe untuk yang nak baru main sukan, untuk yang nervous kan, nervous. So bila tu kita korang cuba imagine korang dah main apa-apa semua lama-lama tu, maybe tak nervous sangat lah kot kan. So and then stay positive tau. Kalau contoh kan korang tengok macam school chemistry tu banyak pro player kan. Korang takut dah gabra kan. Macam mana korang nak main, dah tak enjoy dah. Lepas tu korang kena positif lah. Macam aku boleh kan, setakat main tanpa bola boleh je. Bagi enjoy je lah. Macam kita enjoy. Jangan stress sangat. Yang penting have fun lah, have fun. Jangan too pressure nak menang. So kita sport ni kita nak main for have fun kan, release stress semua. So janganlah kita pressure sangat kita punya mental tu, nak menang sampai dah tak seronok lah main macam tu lah. Itulah tips saya lah untuk enjoy. Ingat, Supro untuk have fun. Kalau nak intense, join SAM. Yang tu stand depan. Siapan. Tadi kita ada cakap krem kan. Kalau betul. krem dengan atlet ni, dia memang tak boleh lah tau. Ada tak tips untuk macam mana nak handle krem tu? Ada. Sebenarnya saya tak pernah kisah pun pasal benda ni, tapi sebab dah jadi pengarah Supro kan, nak buat paperwork tu, saya kena tahu lah sikit kan knowledge benda-benda macam ni kan. Buat paperwork. Paperwork kan. Sebab saya pun tak ada background sukan sangat. So kena refer. Sebab tapi exco kita ada banyak yang suka sukan. So kita boleh refer lah kan. So tak nak bagi injet ni, sekali lagi hydration. Hydration is the key tau. So memang kena cukup gila minum air masak semasa, before and selepas. Macam 100 plus Gatorade semua tu. Yang tu electrolyte balance tau nama dia. So memang kena yang tu pun boleh kita beli Gatorade semua kan. Tapi kalau korang tak nak minum benda macam tu pun, korang boleh banyak makan sayur and buah lah. Sebab buah pun dia boleh balancekan kita punya electrolyte dalam badan lah. And then yang ketiga, yang ni saya rasa ramai orang terlepas pandang, which is stretching, warm up. Before and after tau, bukan before sahaja. And kalau boleh kita buat dynamic stretching lah. Dynamic stretching tu korang boleh search sendiri lah. Kalau kita cinta kat sini panjang lah nanti. Yang tu korang boleh search dan tu better lah untuk stretching. So before and after, so kita boleh elakkan daripada injury lah. And then ni additional tips kan. Jangan pakai baju ketat
kasut yang ketat. Pakai yang just nice untuk Yelah, kita nasib je. nanti dia blood blood circulation. circulation Dia tu nanti mempengaruhi masuk juga, kita cramp lah. So kita pakai baju yang selesa lah, jangan pakai yang ketat-ketat sangat kan. Pakai kasut-kasut lah. Kasut lah mostly kan. Ya, dekat ni kalau macam kita pakai kan salah. Betul-betul. And then kalau Supro nanti jangan risau, kalau korang cramp ke apa, kita akan ada sediakan AJK lah, bahagian keselamatan. Ada Promote lagi. Kita ada first aid kit semua lah kalau korang cramp pun. So okay. Dia Su swimming. So memang sering berlaku cramp bawah air, dalam air. Lepas tu pernah sekali tu instructor cakap sebab awak kekurangan garam. So itu pun boleh jadikan macam lesson kat situ. Kalau macam sukan nak lari, lagi lari pun sakit kat betis kan, naik kat betis, kadang-kadang senak. Tu pun satu hal. Macam mana nak elak senak kat perut ni bila lari? Bila lari tiba-tiba Sudah, Google. Sudah. Stamina. orang kata stamina. Dia senak tu pun stamina lah sebenarnya. Yelah macam sebab stamina tu kan kita kena slowly build kan benda tu macam senak ni kalau contoh kan dah lama tak lari, kita terus lari kuat-kuat macam tu. Tu sebab saya cakap kalau kena start slow-slow dulu macam tu lah. Kita tak boleh lari terus dia macam tak boleh tu. nanti Aku tak terkejut badannya. And then bagi macam adab dulu. kurang garam semua kan. Itu memang garam. betul kita makan function, kita makan buah, minum 100+ semua tu sebab kita nak potasium apa semua tu kan. So betul. orang cakap makan pisang. Betul lah tu, makan pisang tu boleh elak cramp lah sebab dia rich in nutrient lah macam potasium apa semua tu. Budak biologi. Nampak tak seimbang akademik dan sukan. All rounder FSC. So untuk ada advice tak untuk orang yang macam baru nak start exercise ke, nak buat workout ataupun nak main permainan sukan tapi takut nak join sebab tak ada experience? Untuk macam cerita beginner lah ni kan. Memang untuk beginner. Takut untuk join sukan kan. Dia sebenarnya yang takut-takut ni kan. Saya sendiri pun kan sebelum ni kan. Sebenarnya saya bukan sukan lah. Apa semua benda lah yang kita nak try benda baru kan. Kita nak keluar daripada comfort zone ni. Soalnya kita takut kena judge lah selalunya. Takut kena judge. Macam rasa macam kita sendiri yang downgradekan diri kita. Macam tak pandai lah aku boleh ke main macam ni. Tapi orang okey je kan sebenarnya. Sebenarnya mindset je lah kena penting kan. Mindset tu kena strong lah kan. So macam contoh lah, kita baru nak masuk pergi gym lah kononnya kan. Lepas tu kita tengok macam abang-abang sador kan. Lepas tu kita takut lah kan. Takut lah ada orang judge ke apa kan. Sebenarnya Diorang dah berapa kilo, kita baru baru nak main 2 kilo warm up kan. Baru nak warm up kan. Lepas tu dia macam ni lah. Korang fikir je, abang sador tu dulu pun dia start daripada zero juga. Daripada bawah juga, beginner juga. So kau pun dia pun pernah kat tempat kau. So apa salahnya kan? So korang try je kan. And then kalau boleh tu kita pun kalau kita nampak ada sini-sini dah pro, kita approach dia. Dia orang caranya okey je. Tak ada apa sombong yang dah pro ni. So approach dia macam mana nak main macam ni. Basic teknik kan, nak main volleyball tanpa ke macam mana kan. So mindset tu kena kuat lah. So that's why sport ni kita bukannya latih fizikal kita je. Kita train kita punya mental jugalah. Macam tu. Itulah macam as someone yang macam Ariana cakap, Ariana degree baru nak berjinak-jinak dengan sukan. Ariana memang tak ada kawan-kawan sukan tau. Tapi macam kita nak try. So macam kita just macam ajaklah seorang dua. Jomlah kita pergi ni. Lepas tu obviously lah bila kita turun orang lain semua macam dah ada circle-circle sukan dia. Tapi macam bila kita try to engage dengan diorang macam boleh tak nak join tapi tak pandai main apa semua. Diorang okey je. Kebanyakan budak-budak sukan diorang macam sangatlah welcoming untuk kita join diorang. Macam diorang pun seronok dapat kawan baru untuk bersukan. Sebab yelah dekat macam bersukan ni kita bukan je betul-betul nak sihat ke apa ke. Kita boleh juga macam cari kawan dekat situ. Seronok sebenarnya sebab macam yelah mula-mula memanglah kita takut sebab kita tak ada kenal orang apa semua. Tapi sebenarnya diorang okey je. Diorang macam sangat macam jomlah boleh je aku ajar kau macam ni. Lepas tu lama kita boleh je main. It's just macam kita kena yakin, kita kena berani lah untuk macam cuba benda tu. Macam tu lah. Macam intense pula. So kalau macam orang yang nak build stamina sendiri, contohnya kan kita nak buat workout kat dalam bilik tapi malu sebab roommate ada. Pernah tak? Untuk workout sendiri. Pernah je macam tu kan. Pernah je macam tu. Yelah dia macam Benda tu biasa sebenarnya kalau dia orang bilik. Dekat UiTM setahu tu ada gym. Tapi Kalau- dekat mana gym tu? Kalau korang Dah nak lupa. try gym, korang boleh pergi gym FSR tau. FSR dekat sebelah Perindu 4, dekat dengan di ATC. Gym dia nice tau, besar juga, besar. Banyak barang semua.
And then tapi korang kena masuk start saya sebelum pukul 5 lah. Pukul 5 macam tu dia buka untuk staff pula. Unless korang FSR student korang boleh keluar masuk lah. Dia sebenarnya just bawa towel, pakai proper lah. Lelaki tak boleh pakai short apa semua, kena pakai short track panjang semula kan. And then lepas tu korang just tulis nama, tak payah bayaran apa, free je. So boleh main kat JFSR. Untuk student college Perindu ada dia punya gym sendiri. Cuma kecil sikit lah daripada JFSR. College Perindu. Teratai pun ada. Even yang meranti yang terpinggir kat luar tu pun Diorang ada college lah. So kalau korang malas nak pergi FSR, korang boleh pergi je gym college. Tak salah saya, gym college Perindu pun boleh je. Ada 5 nak pergi masuk ke apa, just isi je dia punya form tu, cakap je lah korang college 5 ke apa ke. Gym dekat yang FSR tu perempuan boleh masuk. Perempuan pun boleh masuk. Cuma saya ada jadual lah. Yang tu kena refer lah. Yang tu saya tak ingat lah sebab saya bukan student FSR kan. Tapi kalau saya pernah pergi tu, ada je student perempuan diorang FSR yang masuk. Maybe sebab diorang FSR punya student kan, diorang ada kelas ke apa ke. Tapi selalunya dia asing lah, lelaki dengan perempuan ikutkan jadual tu. Promote FSR pula kan. Kita FSC kan promote FSR. Yelah, promote gym FSR masuk Supro pula. Okay, antara gym dengan workout ataupun bukan kat rumah, korang mana lagi better antara dua tu? Dia untuk workout ni kan, dia sebenarnya dia sebenarnya dia ada pros and cons dia, ada dua. So kalau korang workout kat rumah, sebenarnya pro dia untuk introvert lah kan. Kalau korang yang segan-segan apa semua kan, boleh workout lah kat rumah. Cumanya kat rumah kita lack of equipment. So sebenarnya kita akan pakai body weight kita je untuk workout kat rumah kan. Unless korang beli dumbbell ke apa kan. Tapi dumbbell tu pun saya rasa tak sebenarnya korang ada banyak plate-plate dia tu, ada beli yang tu je lah kan. So 5 kilo. Yang tu kalau korang banyak duit korang beli lah yang tu. Sekarang ni kerana manusia kau pakai body weight kan. So in terms of gym community ni, dia ada terms dia panggil progressive overload. So boleh ke cerita macam ni? Boleh. Okay. Progressive overload kan. So kalau workout kat rumah, progressive overload ni dia macam ni tau. Okay, hari ni aku start 5 kilo. So 2 minggu lagi start 10 kilo. Next 15 kilo. So kalau macam tu kita boleh build muscle. Jadi macam graph lah. So kalau kita dekat rumah, kita buat body weight kan. Lama-lama kita buat tu kita dah biasa. Contoh kita buat push up kan. Badan 60 kilo kan. Kita dah biasa dengan 60. So kalau graph dia tu, dia mendata je tau. Dia maknanya muscle tu tak boleh, dia tak ada muscle tension tu, dia macam dah biasa lah dengan kita punya berat badan tu. So itulah dia punya cons dia. So kita macam tak ada hypertrophy lah. Hypertrophy tu maksudnya besar lah build muscle tu. Okay, so itu je lah cons dia. Pros dia kita boleh kita boleh workout sendiri kan, tak ada orang tengok, and no ego kan. So kalau gym ni selalunya ego. Kadang-kadang kau tak larat pun nak angkat 80 tapi ada awek kat sebelah kan. Kau angkat 80 kan. So rosakkan kau punya muscle je sebenarnya. Dia tak train pun korang punya muscle. Kalau cepat sangat pun tak boleh juga. Macam jump terus ke. Tak boleh. Tu memang merosakkan badan je sebenarnya. Dia akan injectkan muscle je sebenarnya. So kita kena start slow lah, slow, ada progresif lah macam tu. Cuma kalau kita pergi gym, pros dia ada banyak lah equipment kan. Banyak equipment, lepas tu ada guide semua. Cuma dia punya cons dia mahal lah kan, salah satu kan. Korang kena bayar lagi student kan. Kan. Pada paling murah saya survey lah kat season 7 ni, RM70 macam tu kot sebulan. So kalau yang ambil PT tu saya pisang jugalah nak bayar setiap bulan kan. Banyak tu. Ada duit lebih boleh lah. Ada duit lebih boleh nak pergi gym kan. Tu belum hire coach ke apa lagi kan untuk beginner kan. So contoh kalau korang beginner, lepas tu korang tak berapa nak cukup duit kan, nak hire coach. Lepas tu korang masuk pula gym, macam tengok alat-alat dia pun macam pelik-pelik semua kan. Macam susah nak pakai. Kalau korang masuk gym tengok alat-alat dia semua macam pelik-pelik kan. Kita tak familiar. So itu salah satu cons punya gym lah, dia punya tu. So dua-dua ada pros and cons. A bit of a learning curve lah. Betul. So atas mana preference korang lah sebenarnya. Macam tu. Itulah perkongsian saya. So kalau kita nak jaga badan kan, untuk sukan, nak jaga stamina, nak kekal, yelah orang kata kalau kekal stamina, kekal fit, kita awet muda. Kan? So antara yang lain-lain tu, kalau tips pemakanan nak jaga semua benda tu, nak jaga fitness dengan stamina kita. Untuk jaga fitness and stamina, memang mainly dari pemakanan je lah kan, pemakanan. So first kali korang kena consume plenty of carbohydrate tau. Maksudnya karbo not protein. Sabar dulu. Ni karbo dulu. Karbo ni untuk stamina tau. So kalau karbo ni maksudnya korang kena just take the right amount lah, exact amount right. So kalau lebih nanti dia jadi akan jadi kalori lebih pula. So jadi store fat pula kan nanti. So
Yang tu maybe korang kena pandai-pandai ambil sebab kita nak perlukan karbo untuk untuk energi, untuk stamina, untuk jaga makanan. Kan sebenarnya orang diet tak makan nasi kan, which is salah lah sebenarnya. Sebab kalau kita tak ada energi, so kita punya orang kata metabolism badan kita, rate kita punya metabolism ganggu nanti. So sebab tu sebenarnya boleh jadikan gemuk lagi sebenarnya. Sebab dia kacau kita punya metabolism dia. So itulah, jaga karbo kena makan. And then second, ambil banyak-banyak gila protein, lean protein, sebabnya protein ni yang bagus untuk baiki kita punya muscle tissue. So energi ni kita ni, stamina kita datang daripada tissue, muscle tissue. So makan protein banyak-banyak untuk build more tissue, repair apa semua. So protein makan banyak. And then yang ketiga, kurangkan processed food and juga junk food or fast food. Sebab benda-benda macam tu dia banyak kalori and banyak tak ada nutrien yang baik pun. So benda-benda macam tu dia akan tinggikan spike blood sugar kita. So dia akan dropkan kita punya energy level. So untuk yang nak jadi athlete ke apa kan, kalau boleh reduce lah, and kalau boleh buang terus lah kot, jangan makan lah processed food ni. Untuk yang nak jadi athlete betul-betul lah kan. Sebab kita ni dah macam dah terbiasa dengan processed food, dah terbiasa dengan fast food. So macam untuk kita stop makan benda tu memang susah. Tapi macam based on experience lah kan, macam kawan-kawan pun ada cerita dia orang macam nak cut sugar apa semua. Dia kata mula-mula je susah. Once dia dah go through that one phase di mana dia dah macam dia dah lepas segala hawa-hawa nafsu untuk ambil benda tu. Lepas tu dia rasa dah biasa je. Dia macam dah tak ada pun craving. Dia kata masa craving tu sekejap je. Habis craving tu dia terus macam dah okay. Dia rasa macam tak ada keperluan pun untuk dia consume benda-benda tu semua. Dia just macam kita lah kena, orang kata untuk nak jaga pemakanan disiplin lah sebenarnya. Ya, betul. Tapi situ ada beza juga kan antara orang yang nak jaga fitness dengan orang yang nak kurus. Kan? So untuk orang yang kurus, orang yang nak kurus biasanya diorang yang Su tahu diorang akan calorie deficit. Tapi calorie deficit tanpa exercise pun bahaya juga kan? Dia sebenarnya kalau kita calorie deficit, dia macam kalau deficit saja, tak makan protein, tak makan exercise, kita akan hilang berat weight tau. Tak makan exercise, tak buat exercise. Okay, sorry kan. So kita akan hilangkan weight sahaja tau. Maksudnya lemak-lemak apa tu still ada, tapi berat kita turun. Maybe turun tu masa kita yang turun. So untuk kurangkan fat, kita perlu calorie deficit and also makan a lot of protein. So itu baru fat kita yang kurang. Macam korang dia beza tahu weight dengan body fat percentage lah. So korang nak mana, tu beza. So kalau korang nak build muscle, kena exercise lah, kena itulah untuk jaga fitness. Itulah beza dia. So itu untuk penjagaan stamina, fitness. Okay, balik kepada rest deck. Sebab korang rekreasi dengan sukan korang cover. So tadi korang cakap in the future akan ada plan untuk hiking semua tu. So in that case, apa macam ni langkah berjaga-jaga untuk orang yang nak start hiking, nak start pergi ke pantai ataupun berkemah dekat dalam hutan? Okay, so macam untuk aktiviti-aktiviti rekreasi ni mainly hutan lah kan, sebab dia macam banyak orang kata relate lah dengan hutan. So macam first kalau you nak pergi satu tempat tu, you study hutan tu macam mana. Maksudnya you tengok apa dia jenis yang macam hutan yang betul-betul tebal ke, hutan yang macam yang you as beginner macam start yang light-light dulu. Jangan you macam terus nak pergi masuk redah hutan, nak pergi hutan tebal-tebal, janganlah macam, sebab kita tak tahu tempat tu macam mana kan. Kalau you pergi tempat yang orang dah biasa rekreasi, then you boleh nampak tips dia dekat situ. Dia kata macam nanti dekat certain tempat ni ada certain haiwan berbisa apa semua. So you macam you boleh alert dekat situ. You akan aware, so macam jangan pijak sebarangan lah apa benda semua. Tu standard lah. Macam bila you dah tahu tempat tu, so that you boleh elak untuk kena injet macam benda-benda yang kena patuk macam tu. So macam selain daripada tu, kalau masuk hutan, jangan lupa bawa first aid kit. Betul. Sebab itu memang important. Sebab yelah, tempat-tempat macam tu memang possibility untuk kita injet memang tinggi. So standby benda tu and study, orang kata apa,
rawatan awal macam tu lah. Yes, betul. You study rawatan kecemasan. Awal lah ya tu. Boleh lah. Faham. So macam supaya macam in case of emergency, you tahu nak buat apa. You tak adalah macam time tu katalah tak ada line ke apa ke. Jadi macam tak tahu nak buat apa, then habis dekat situ bahayalah kan. Kita pergi nak berseronok, bukannya nak berduka lara. So macam nak pergi berseronok tu boleh, tapi you study dulu. Kalau as for sungai, kan macam kita tahu kan macam isu-isu apa kepala air semua tu kan. Betul. You study juga. Ni memang kalau dia kena banyak study. Kita hidup sebab nature semua betul. jadi ni unpredictable kan. Betul. So macam you study macam tanda-tanda kepala air nak berlaku. Lepas tu dah nampak tu, janganlah stay lagi dekat situ. Kemas barang balik. Sebab betul, sebab sekarang kan musim hujan kan. Sekarang musim hujan, sebab memang kita kan musim kan tak tentu. So benda tu memang unpredictable. Tahu-tahu macam yelah kat bawah tak hujan, tapi kat atas dah hujan lebat. Oh yes, betul. Kan sekarang kan macam banyak isu bukit, macam tu kan. Yelah atas bukit hujan, kita yang kat bawah ni tak tahu belum apa. belum sampai lagi kan. Lepas tu macam kalau dari segi macam yang kita biasa dengar isu kencing tikus macam tu, yang tu kalau kita dah dengar kawasan tu memang pernah ada kes kencing tikus, jangan pergi tempat tu. Sebab macam yelah benda tu macam binatang tu, kita like even if dia dah kata dia dah hapuskan ke apa ke, but still akan ada remaining dekat situ. Ya, betul. So macam untuk langkah keselamatan jangan pergilah. Better you survey tempat lain yang macam tak ada kes lagi. And macam ini macam orang kata civic lah. Kalau macam kita pergi tempat-tempat nature, jangan buang sampah merata-rata. Sebab betul. yelah kita nak preserve nature tu. Macam mana kita datang, macam tu lah kita balik. Betul, kena so hormat tempat betul, tu. kalau kita rasa kita nak pergi rekreasi dekat tempat-tempat yang sama, macam tu juga orang lain. Jangan sebab kita dah pergi tu kita macam tak apalah, next time pandai-pandailah orang lain. Tak boleh lah macam tu. Kan. Kita civic. Betul. Geram kan tengok bila kita pergi sungai kan. Sampah belum. Betul macam kat pantai geram. Jalan sikit jumpa botol air. Jalan macam sikit ada padahal plastik. benda tu kita boleh bawa datang, takkan kita tak boleh bawa balik. Betul. Dia common sense jugalah kan. So lagi kan bersukan dengan aktiviti rekreasi ni, macam kita terfikirkan kenapa semua orang galakkan lagi-lagi student untuk aktif dalam bersukan dengan rekreasi ni. Apa benefits yang boleh dapat? Okay, so macam benefits yang boleh dapat bila bersukan ni, macam ni lah. Bila kita turun bersukan, like orang macam selalu relate kan, bila kita sukan ni kita dapat release stress. Sebab apa? Bila kita bersukan tu sebenarnya dia macam akan release satu hormon endorphin, which hormon ni akan tolong kita release stress. So dekat sini kita macam dia akan bring joy dekat kita. That's why bila macam bersukan tu kita jadi macam balik-balik tu macam clear je mind tu, macam dah tak ada serabut-serabut dah. Rasa lega sebab yelah kita main dah turun seronok-seronok apa semua. Itulah sebenarnya endorphin tu yang buat kita rasa macam tu. So macam that's why macam kita orang galakkan, even if you tak nak jadi atlet yang you tak nak jadi atlet pun, at least turun beriadah untuk help you release stress. Sebab yelah kita dah all day busy dengan study, dengan assignment. So macam you turun riadah, kadang-kadang kan macam Arina turun padang tu tak main pun, macam tengok pun macam jadi macam seronok dekat situ. Dekat situ pun jadi release stress. So macam that's why lah kita as student ni macam kena balance antara akademik dengan luar akademik. Janganlah kita nak jadi student 3K je, cafe, 3K? college, campus. 3K. Orang panggil 3K, campus, college, cafe. Kita tambah 4K keluar buat benda lain. Betul. Dia macam sebab sukan ni pun, sukan dari rekreasi ni lah, macam benda tu free, easy, free, and macam kita pun tak perlu like, obviously lah macam kalau kita nak pergi bersukan melainkan gym tu lah, kita boleh kita tak perlu pun nak keluar duit, unless you pergi yang macam gym ataupun yang kena sewa macam court badminton ke macam tu lah. Tapi macam kita ni as beginner, kita just fun je. Just turun untuk release you punya tension. Lepas tu nanti akan datang bila you rasa betul-betul you boleh bawa benda tu, then try untuk aim higher. Macam jadi atlet tu lah. Macam tu. Betul. So kita nak ke arah penghujung episod. Nak tanya dululah, apa pendapat korang as Rastec yang boleh macam mana untuk memperbaiki fasiliti sukan di UiTM? Ada pendapat apa-apa tak?
Okay, kalau macam daripada Ariana, kalau macam untuk facility UiTM ni, sekarang ni yang ada tu memadai lah. Tapi boleh tambah baik, especially daripada segi equipment lah. Sebabnya macam kita ni, kita nak lahirkan atlet yang boleh pergi jauh. Tapi macam untuk atlet ni pergi jauh, diorang kena keep on training. So macam mana diorang nak training kalau kita punya kelengkapan pun macam sekadar ada. Tak apa, macam senang cakap sebenarnya tak mencukupi lah. Sebabnya memang student UiTM pun ramai. Betul, student UiTM pun ramai. Lepas tu macam diorang ni sampai kadang student yang kena ada barang tu sendiri untuk training. So macam untuk yelah macam UiTM sendiri, kita nak student kita macam wakil tu, wakil ni. So amatlah macam mana macam Struggle sikit lah. Struggle lah kita as student, macam kita tak ada yang proper equipment semua macam tu. Okay, so last kat kamera, boleh bagikan nasihat untuk audience yang menonton, untuk ahli aktif, untuk orang yang baru join Supro. Supro. Apa bisik-bisik tu? Untuk dari saya kan, saya rasa by the time benda ni dah release kan, saya rasa dah tutup dah kot tarikh untuk sukan Supro. And then untuk for those yang tak join Supro, paling-paling pun korang turun lah support korang punya school, biar meriahkan lagi lah korang, bagi meriah untuk atlet-atlet yang wakil korang punya school tu. Ajak jadi cheerleader lah. Datanglah, turunlah hari Sabtu Ahad kita turunlah ramai-ramai untuk Supro nanti 9 and 10 Disember. Itulah. Untuk Ariana? Kan macam daripada Ariana, masa study ni, grab any chance yang you boleh. So macam kita orang kan, macam kita orang ni macam mana nak cakap nervous pula tiba-tiba. You akan regret untuk tak cuba berbanding you regret cuba. Better you regret cuba benda tu. At least macam ada something yang you akan belajar berbanding you tak cuba benda tu. Macam contoh macam kita orang ni kan, kita orang join persatuan sukan. Kita orang macam tak ada kan background sukan. Tak ada background sukan. Dua-dua tak ada. Tak ada. Wow. Tu dah cakap kita orang kita orang memang macam kita orang nak, as long as you will to learn, you will to commit, you will to apa lagi satu? Will to learn, will to commit. Dua tu lah. Asalkan you ada benda tu, you memang boleh go further. Sebab macam benda tu pun antara one of the criteria dalam disiplin. So masa study ni je sebenarnya you boleh buat benda-benda tu. Nanti once you dah kerja, opportunity tu akan jadi lagi berkurang. Sebab obviously you akan ada more commitment, tak ada masa. Lepas tu opportunity belum tentu datang sama macam masa you belajar. So that's why lah, macam masa belajar ni je you nak explore semua benda. You rasa you nak menari, pergi menari. You rasa you nak join sukan, pergi bersukan. You rasa you nak join macam gamma ni yang mobility, pergi. As long as you try benda tu and commit lah obviously. Kalau kita try kalau je try tapi je tak commit, tak commit juga. Itulah macam nanti jadi beban dekat you, jadi beban kat orang lain lah. Macam tu. Alright. So dengan itu kita nak akhiri kita punya episod hari ni. So kita orang ada outro kita orang yang guest pun kena buat juga. Okay, jom belajar sesama. Okay. Sekejap. See you soon at Gamma TV. Masa sikit. Lain macam ni, berbelit ni. Gamma TV. Gamma TV. Yeah. Nak try? Oh, okay. Yeah. 1, 2, 3. See you soon Gamma at Gamma TV.